Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Datuk Dr. Nolia binti Kudus selaku pensyarah bagi mata pelajaran hubungan etnik. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tentang tahap kefahaman dan persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran secara atas talian di UTM. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama, Saudara Poja Prakash. Yang kedua, Saudara Muhammad Zulhilmi. Yang ketiga, diri saya sendiri, Nur Izzati. Seterusnya, Saudara Aujun Sheikh dan yang terakhir, Saudara Pertip. Seterusnya, saya menyerahkan kepada Saudara Poja Prakash untuk meneruskan pembentangan. Selamat sejahtera kepada Profesor Madya Datuk Dr. Nolia binti Kudus dan rakan sekalian. Sebagai panel pertama, nama saya Poja Prakash Alaki Chandrasekharan akan membentangkan tentang pengenalan terhadap tajuk hari ini, iaitu tahap kefahaman dan persepsi pelajar terhadap pembelajaran dalam talian di UTM. Apakah itu pembelajaran virtual ataupun lebih dikenali sebagai pembelajaran online? Pembelajaran online adalah sama seperti pembelajaran biasa yang melibatkan komunikasi antara tenaga pengajar dengan pelajar, tetapi yang membezakannya ialah mereka tidak bertemu secara bersemuka, malah bertemu melalui ruang maya. Selain itu, penilaian dan pemantauan oleh tenaga pengajar juga dilakukan seperti pembelajaran biasa. Penggunaan perisian dan perkakasan tersebut memberi manfaat dalam mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran interaktif yang lebih fleksibel serta canggih. Begitu juga, Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM melihat penggunaan e-pembelajaran sebagai satu instruksi pelengkap yang mampu meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Justru, peranan pensyarah, pelajar dan juga pusat jabatan e-pembelajaran amat penting bagi membudayakan e-pembelajaran, sama ada melalui forum, tugasan, bahan kuliah, kuis dan tutorial dalam talian. Keberkesanan e-pembelajaran memerlukan sokongan daripada aspek teknologi untuk membolehkan interaksi dalam talian dan budaya untuk menyokong penyampaian e-pembelajaran tersebut di dalam dan di luar kampus. Ia menyokong kerja pedagogi bahawa mempunyai kaitan dengan pembangunan dan penilaian kurikulum. Kaedah pedagogi ini adalah salah satu kaedah pengajian bermaksud tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. Susulan daripada penularan wabak COVID-19 pada masa kini, pembelajaran online kini diperlukan dan diperbanyakkan dari Institut Pengajian Tinggi ke Institut Latihan Kemahiran sehingga penghujung tahun 2020 ini. Pembelajaran online bukan suatu jenis pembelajaran yang tanpa ada permasalahannya. Oleh itu, pandangan dan persepsi mahasiswa amat penting untuk menjalankan pembelajaran online. Seterusnya, terdapat 3 objektif yang terlibat dalam kajian ini. Yang pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran online. Yang kedua, mengenal pasti tahap kefahaman dan persepsi mahasiswa terhadap isu pelaksanaan pembelajaran online. Yang ketiga, mengkaji tahap kesedaran mahasiswa daripada tahun pengajian yang berbeza daripada pelaksanaan pembelajaran online. Terima kasih diucapkan kepada saudara Poja Prakash yang baru saja membentangkan tentang pengenalan terhadap fahaman dan persepsi pelajar kepada pembelajaran dalam talian yang dilakukan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Pembentangan itu sangat berinformasi dan sangat bertenaga daripada beliau. Tanpa membuang masa, saya Muhammad Zulhilmi bin Sumadi ingin membentangkan kepada anda tentang metodologi kajian yang telah kami sekumpulan pilih untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk kami huraikan dan untuk kami tafsirkan kepada anda dalam masa yang terdekat ini. Terlebih dahulu, adakah anda semua tahu apa itu metodologi kajian? Metodologi kajian adalah analisis
teori yang sistematik yang digunakan untuk bidang pengajian dan ianya merangkumi konsep seperti paradigma, model teori, fasa dan teknik kuantitatif dan kualitatif. Seterusnya, langkah kajian yang telah kami lakukan adalah dengan menggunakan borang soal sidik. Hal ini kerana di dalam era pandemik COVID-19 ini, kami tidak dapat bertemu dengan responden-responden kami kerana mereka berada di kampung halaman maupun di rumah mereka masing-masing. Jadi, kami telah menggunakan borang soal sidik dengan menggunakan platform Google. Dan di dalam pandemik pemilihan kaedah kajian secara soal sidik adalah yang paling sesuai untuk mengutip data kuantitatif dan juga kualitatif. Pemilihan kaedah kajian ini dihasilkan melalui reka bentuk kajian yang telah dilakukan terlebih dahulu bagi mengadakan proses pemilihan dengan cara mengenal pasti masalah yang kami hadapi di dalam pandemik era COVID-19 ini dan juga melaksanakan kajian deskriptif. Dan setelah perkara ini dikenal pasti dan diselesaikan, kajian soal sidik dilakukan terhadap responden. Seterusnya, kami telah edit dan kod data serta menganalisis dan juga mentafsir data-data yang telah kami perolehi untuk kami membentangkannya kepada anda dan untuk kami tulis di dalam laporan kami. Itu juga dengan tempoh kajian yang telah kami lakukan dengan kami mengambil masa hampir 2 minggu untuk kami mendapatkan data-data yang terperinci yang diperlukan. Dimulakan dengan merangka soalan dan borang pada 21 Oktober 2020 dan seterusnya kami menguji borang soal sidik ini kepada ahli kumpulan kami demi memastikan soalan yang kami telah buat atau telah kami bina menepati piawaian yang kami mahukan. Kemudian pada 23 Oktober 2020 kami telah melepaskan borang soal sidik ini supaya responden-responden kami dapat dicapai dan juga supaya responden-responden kami ini dapat menjawab soalan yang telah kami sediakan kepada mereka. Kemudian pada 7 November 2020 kami telah menutup borang soal sidik ini untuk kami memberi masa kepada kami untuk menginterpretasi dan mengumpul data-data untuk ditafsirkan supaya kami dapat mentangkan dan juga untuk kami fahami data-data yang telah kami peroleh. Di sini telah dilampirkan untuk memudahkan anda semua untuk melihat prosedur kajian yang telah kami lakukan dari awal hingga akhir sehingga kami dapat mengumpul data yang diperlukan. Dimulakan dengan reka bentuk kajian dan seterusnya proses soal sidik serta hasil kajian dan akhir sekali syur dan cadangan yang boleh diberikan oleh responden untuk menambah baik fahaman dan persepsi mereka terhadap pembelajaran dalam talian maupun mereka ingin memberi cadangan-cadangan untuk memberikan fahaman mereka terhadap pembelajaran dalam talian. Akhir pembentangan saya adalah saya ingin merumuskan bahawa soalan kajian yang dibentuk kepada suasana dan keadaan pelaksana pelajaran dalam talian yang sedang dihadapi oleh para pelajar dan juga para kaki tangan staf UTM. Alat kajian yang telah dipilih adalah berdasarkan keadaan semasa pandemik COVID-19 yang sedang melanda Malaysia, iaitu dengan menggunakan soal sidik dalam talian yang memudahkan kami untuk mencapai kepada responden-responden kami. Untuk melengkapkan tugasan ini, kami telah menyediakan borang soal sidik dan diedarkan secara atas talian untuk mengumpul data tentang tahap kefahaman dan persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran secara atas talian di UTM. Seramai 64 orang responden telah menjawab borang soal sidik ini. Berdasarkan borang soal sidik yang diedarkan, kami dapati majoriti responden yang menjawab borang soal sidik ini terdiri daripada pelajar dari FTKEE iaitu seramai 40 orang, diikuti dengan pelajar dari FTKMP seramai 6 orang, FKM 5 orang, FPTT dan FKP seramai 4 orang, FTMK seramai 2 orang dan hanya 1 orang dari FKI dan FKIKK. Borang soal sidik ini telah dijawab oleh pelajar dari pelbagai tahun pengajian, iaitu seramai 58 orang dari pelajar tahun 3, 5 orang dari pelajar tahun 2 dan hanya 1 orang dari pelajar tahun 4. Kami juga ada bertanyakan kepada mahasiswa tentang di mana keberadaan mahasiswa semasa menjalankan sesi pembelajaran secara atas talian dan kami dapati majoriti mahasiswa berada di kampung halaman masing-masing iaitu sebanyak 69%, selebihnya 30% berada di rumah sewa dan hanya 1% yang duduk di asrama.
Apabila menjalankan sesi pembelajaran secara atas talian, sudah semestinya mahasiswa memerlukan peranti yang betul, peranti yang sesuai untuk melancarkan proses pembelajaran secara atas talian. Dan melalui borang soal selidik yang telah diedarkan, kami dapati sebanyak 51% mahasiswa menggunakan komputer riba untuk menjalankan proses pembelajaran secara atas talian, manakala sebanyak 38% menggunakan telefon pintar dan hanya 11% yang menggunakan komputer desktop untuk menjalankan sesi pembelajaran secara atas talian. Dalam melengkapkan proses pembelajaran secara atas talian, sudah semestinya memerlukan aplikasi untuk melancarkan proses pembelajaran. Oleh itu, kami telah bertanyakan kepada mahasiswa tentang aplikasi pembelajaran yang menjadi pilihan mereka. Cisco Webex merupakan aplikasi pembelajaran yang menjadi pilihan majoriti mahasiswa, diikuti dengan aplikasi Google Meeting, Microsoft Teams dan juga Discord. Kita tahu pembelajaran secara atas talian dapat dijalankan dengan mengadakan sesi pembelajaran secara siaran langsung ataupun secara rakaman video. Dari borang soal selidik yang telah diedarkan, kami dapati majoriti mahasiswa lebih gemar menggunakan cara rakaman video untuk menjalankan sesi pembelajaran secara atas talian berbanding secara siaran langsung. Kami juga ada bertanyakan kepada mahasiswa tentang kesudian untuk membuka kamera semasa sesi pembelajaran secara atas talian. Kami dapati sebanyak 84% mahasiswa tidak sudi untuk membuka kamera semasa sesi pembelajaran dan hanya 16% sahaja yang sudi untuk membuka kamera. Akhir sekali, kami ada bertanyakan tentang keselesaan mahasiswa untuk bertanyakan soalan semasa sesi pembelajaran secara atas talian dan majoriti mahasiswa berpendapat mereka tidak selesa untuk bertanyakan soalan semasa sesi pembelajaran secara atas talian dan hanya sebanyak 44% sahaja yang selesa untuk bertanyakan soalan. Seterusnya, saya serahkan kepada saudara Aljun Sheikh untuk meneruskan sesi pembentangan. Saya, Aljun Sheikh, akan meneruskan pembentangan dengan kebaikan dan kelemahan pembelajaran dalam talian. Sebelum saya memulakan pembentangan saya, pembelajaran dalam talian telah merupakan strategi yang baru untuk mengatasi masalah tidak boleh menghadiri kuliah disebabkan COVID-19 yang berbahaya kepada staf, pensyarah dan mahasiswa-mahasiswa UTM. UTM telah mengambil cakna yang efektif dengan mengadakan pembelajaran dalam talian. Walau bagaimanapun, pengkaji ingin tahu bahawa adakah cara pembelajaran ini dapat memanfaatkan mahasiswa UTM dan kelemahan yang dibawa oleh pembelajaran dalam talian. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan saya dengan kebaikan dalam pembelajaran dalam talian terdahulu dengan mengadakan kaedah soal selidik daripada seramai 45 orang responden amat setuju bahawa pembelajaran dalam talian dapat akses semula rakaman yang dirakamkan para pensyarah dan dapat mengulang kaji dengan baik dengan tidak dipengaruhi oleh kelajuan internet mereka. Kebaikan kedua yang amat disetujui oleh seramai 40 orang responden iaitu pembelajaran dalam talian dapat menjemahkan masa dalam perjalanan ke kuliah. Kebanyakan mahasiswa tahun ketiga dan tahun keempat yang tinggal di luar asrama, mereka akan mengalami masalah trafik sebab mereka perlu memandu ke kampus mereka untuk menghadiri kuliah. Kebanyakan mahasiswa tahun pertama dan tahun kedua yang tinggal di dalam Kolej Kediaman Satria dan Lestari, mereka perlu menunggu bas jika kuliah mereka berada di kampus UTM Air Keruh. Kebaikan ketiga ialah mereka dapat mengendalikan masa dengan amat keberkesanan kepada pembelajaran mereka iaitu seramai 34 orang responden telah mencatatkan kebaikan tersebut disebabkan kebanyakan mahasiswa tahun ketiga dan tahun keempat kalangan responden ini kami mendapati ada sebahagian mereka yang sedang mengadakan kerja sambilan semasa pembelajaran dalam talian. Di samping itu, pembelajaran dalam talian juga membawa kelemahan dan kelemahan pertama yang disampaikan ialah yang amat disetujui oleh seramai 44 orang responden adalah masalah dalam pemahaman yang disampaikan dengan tidak kira rakaman atau siaran langsung daripada pensyarah. Mungkin disebabkan pembelajaran dalam talian telah mengurangkan masa dalam praktikal yang akan dapat membantu pemahaman yang disampaikan oleh pensyarah. Justru itu, terdapat 42 orang responden
yang berpendapat bahawa pembelajaran dalam talian telah mengurangkan pengalaman mereka dalam praktikal disebabkan praktikal amat penting terhadap mahasiswa UTM. Mahasiswa yang tamat pengajian dalam tempoh pembelajaran dalam talian, mereka lebih mahir dalam perisian aplikasi daripada menggunakan mesin dalam pinang. Di samping itu, kelemahan ketiga, terdapat seramai 40 orang responden yang mengalami gangguan ahli keluarga semasa pembelajaran dalam talian. Kebanyakan responden sedang menjalankan pembelajaran dalam talian di kampung halaman mereka. Jadi, ini telah menyumbang kelemahan pembelajaran dalam talian dengan secara tidak langsung. Itu setakat sahaja yang saya sampaikan kebaikan dan kelemahan yang dibawa oleh pembelajaran dalam talian. Seterusnya ini, saya akan meneruskan kepada saudara Petip untuk meneruskan cadangan yang disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswa UTM kepada pembelajaran dalam talian. Hai semua, nama saya Petip Jebala. Saya hari ini nak terangkan beberapa cadangan cadangan soal sendiri yang diberi oleh responden. Salah satunya adalah memerlukan kemudahan internet yang sempurna dan cepat. Majoriti responden kajian soal selidik ini mengemukakan bahawa internet memainkan peranan yang sangat penting dalam pembelajaran dalam talian. Pembelajaran akan terganggu sekiranya rangkaian internet dan kelajuan tidak dapat membiarkan pembelajaran atas talian berjalan dengan lancar. Hal ini demikian disebabkan sebahagian responden meninggal di kampung halaman dan tidak mempunyai kemudahan yang sempurna. Selain itu, rakaman kuliah juga salah satu cadangan daripada responden. Responden mencadangkan bahawa pensyarah boleh merakamkan kuliah disebabkan kebanyakan responden sedang berada di kampung halaman yang tidak mempunyai kemudahan internet yang sempurna dan cepat. Gangguan internet akan menyebabkan mereka ketinggalan kuliah dan rakaman kuliah dapat menjadikan bahan untuk mengulang kaji segera tidak langsung. Cadangan seterusnya adalah responden mencadangkan pensyarah memahami keadaan mahasiswa dari masa ke semasa. Dalam cadangan ini, responden berpendapat gangguan internet dan elektrik telah menyebabkan kesalahfahaman pensyarah terhadap mereka sebagai alasan tidak menghadiri kuliah. Toleransi amat diperlukan antara pensyarah dan mahasiswa. Dalam kajian soal selidik, responden mencadangkan mengadakan kuliah yang berinteraksi. Responden berpendapat untuk mengadakan kuliah yang berinteraksi seperti mengadakan kuis menggunakan Kahoot untuk menjawab soalan. Kuliah yang membaca nota tidak kira pensyarah atau mahasiswa akan menyebabkan kuliah tidak efektif. Menggunakan platform YouLearn dengan sewajarnya juga salah satu cadangan daripada responden soal sendiri. Responden mengemukakan bahawa nota seharusnya memaparkan dalam YouLearn sebagai tindakan yang sistematik dan bukanlah memaparkan dalam WhatsApp atau Telegram sahaja agar mudah mendapatkan nota yang jelas daripada setiap pensyarah. Cadangan yang terakhir adalah mengadakan kuis pendek selepas kuliah. Sebahagian responden berpendapat mengadakan kuis pendek selepas kuliah dapat merangsangkan pemikiran mereka dan dapat mengimbas kembali apa yang disampaikan oleh pensyarah. Itu saja cadangan-cadangan soal selidik yang diberi oleh responden. Secara keseluruhan, dapatan kajian yang diperoleh telah menunjukkan impak yang sangat memuas dalam perkembangan ilmu pendidikan dewasa kini. Hal ini kerana pendekatan pendidikan interaktif memperhalusi aspek komitmen pelajar berbanding pendekatan tradisional yang berinteraksikan pensyarah. Oleh yang demikian, pendekatan ini membantu meyakin pelajar atau mahasiswa UTM melontarkan idea serta mendapat dalam seterusnya pelibatan secara aktif di dalam kelas. Maka dengan itu, pendekatan interaktif telah memberikan banyak kelebihan kepada pelajar dan pensyarah dan seterusnya memberikan kesan positif dalam prestasi keseluruhan pengajaran di dalam kelas secara talian. Terima kasih.